sekarang. Terima kasih atas sumbangan anda kepada kesejahteraan negara. Maklumat lanjut di www.hasil.gov.my. Assalamualaikum. Terima kasih untuk anda yang terus setia dengarkan kami di Bernama Radio, stesen berita bisnes pilihan anda. Baik, waktu ini seperti yang kita janjikan, kita bawakan program Klinik Cukai, dan hari ini kita nak bawakan tentang topik yang sangat menarik, iaitu pendapatan perniagaan, belanja dibenarkan dan tidak dibenarkan. Hari ini kita akan bersama-sama dengan tetamu yang berada di talian Zoom pada waktu ini. Kita ada Encik Muhammad Izzul Islam Mat Ros, Pegawai Perhubungan Awam Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, Cawangan, Kuala Lumpur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Izzul, terima kasih kerana bersama dengan kami di Bernama Radio. Okay, sama-sama, Wan. Baik, dapat dengarkan kami dengan jelas ya Encik Izzul ya? Jelas. Dengar saya dengan jelas ya? Baik, Alhamdulillah. Okey, setakat ini masih dapat mendengar dengan jelas. Kan ya. Encik Muhammad Izzul Islam, ini bukan penyanyi, tapi ini adalah pegawai perhubungan awam. Tu mesti orang cakap mesti perkara yang sama kan. Bukan. Okey, dari Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, hari ini nak bawakan topik yang Encik Izzul nak kongsikan ni tentang pendapatan perniagaan, belanja dibenarkan dan tidak dibenarkan. Jadi sebelum kita nak tanyakan lebih banyak lagi soalan, kita nak tanya kepada Encik Izzul lah tentang cukai perniagaan ini bagaimana? Silakan. Okey, terima kasih kepada Tasha, DJ Tasha. Terima kasih kepada undangan untuk Klinik Cukai pada pagi ini. Okey. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Muhammad Izzul Islam, Pegawai Perhubungan Awam daripada Cawangan, Kuala Lumpur Bandar. Okey, hari ini saya akan explain sikitlah penerangan berkenaan cukai perniagaan. Sebenarnya telah dikongsikan oleh rakan seperti dengan saya, Puan Marisa pada minggu lepas. Tapi untuk refresh ilmu yang anda dapat pada minggu lepas tentang apa itu cukai perniagaan, saya kongsikan semula secara ringkas, memandangkan kita pun masih dalam tempoh untuk pengemukaan borang B ataupun untuk pendapatan perniagaan. Okey, first itu apa itu cukai perniagaan ni? Sebenarnya ia merupakan cukai yang dikenakan ke atas individu yang menjalankan perniagaan, sama ada secara milikan tunggal atau perkongsian. Maksudnya ada dua lah, iaitu milikan tunggal ataupun perkongsian. Okey, and then kita teruskan. Kalau kata dah buat perniagaan ni, apakah tanggungjawab? Sudah tentulah mereka perlu melaporkan pendapatan perniagaan menggunakan borang nyata, iaitu dengan menghantar borang B secara manual atau EB secara e-filing. Tapi kita memang nasihatkan untuk menggunakan secara e-filing. Lebih selamat, lebih cepat. Banyaklah kelebihan menggunakan e-filing. Okey. Perniagaan ni sebenarnya ada banyak kategori dan selalunya orang ramai ataupun orang awam salah faham. Dia hanya limitedkan ataupun kategorikan pendapatan perniagaan ni kepada beberapa kategori sahaja, seperti perniagaan runcit, perniagaan jualan langsung, perniagaan gerai, pertanian dan penternakan. Maksudnya dia ingat kategori perniagaan ni dekat situ sahaja. Tetapi pendapatan yang tertakluk di bawah perniagaan ini juga termasuk perniagaan melalui internet, iaitu online business. Karen punya training lah, maksudnya online business pun sebenarnya adalah pendapatan perniagaan. Maksudnya adalah bidang penulisan, bidang lakonan, nyanyian atau duta produk. Itu pun juga adalah pendapatan perniagaan. Lepas tu klinik, firma guaman atau lain-lain perkhidmatan profesional yang kita beri, ada servis, semua tu sebenarnya bila ada income, itu adalah pendapatan perniagaan. Commission yang kita terima, bila kita did something kita dapat commission, itu juga pendapatan perniagaan. Yang current yang kita selalu nampak sekarang ialah YouTubers, Insta famous, product review dan banyak lagi lah yang current punya method yang orang buat kerja dan receive income. YouTubers, Insta famous, product review, itu juga sebenarnya tertakluk kepada cukai pendapatan. Apa yang saya sebut tadi sebenarnya tertakluk kepada cukai pendapatan. Baik, itu dia. Okey, bagi Okey, teruskan Cik Izzul. Okey, untuk seterusnya tadi mau kepada individu lah. And then kepada secara perkongsian, bagi perniagaan secara perkongsian pula, ia meliputi sebarang bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih bagi menyatukan hak, kuasa, tenaga kerja atau kemahiran dalam menjalankan perniagaan. Okey, perkongsian ini wujud ada beberapa kategori. Yang pertama, individu dengan individu. Yang kedua, dua syarikat bekerjasama, individu dan syarikat,
ataupun individu dan pemegang saham. Begitulah sedikitlah tentang intro berkenaan pendapatan perniagaan yang saya boleh kongsikan kepada klinik cukai di Bernama Radio pada pagi ini. Baik, itu dia secara basic lah yang dikongsikan ya oleh Encik Izul. Siapa sebenarnya peniaga-peniaga yang macam mana yang dikenakan cukai perniagaan ini tadi. Baik, dan berbalik kepada topik kita pada hari ini, pendapatan perniagaan, belanja dibenarkan dan tidak dibenarkan. Jadi macam mana kita nak kenal pasti ni belanja-belanja ini, Encik Izul? Okay, first untuk kita terangkan dulu lah, untuk pelarasan pendapatan daripada sumber perniagaan dikira, kita perlu dapatkan tolakan iaitu daripada pendapatan kasar setelah ditolak perbelanjaan perniagaan yang dibenarkan. Baru kita akan dapat larasan pendapatan. Kerana itu ianya penting bagi kita untuk mengenal pasti belanja perniagaan yang dibenarkan dan tidak dibenarkan untuk ditolak daripada pendapatan kasar perniagaan. Okey, sebelum mengenal pasti belanja-belanja perniagaan dalam mengira cukai perniagaan, lebih dahulu kita perlu tahu berapa jumlah pendapatan kasar sesuatu perniagaan. Maksudnya first kita kena tahu dulu pendapatan kasar perniagaan. Okey, baik. Teruskan, Cik Izul. Okey, saya bagi contohlah kategori ataupun pendapatan kasar perniagaan ini terdiri daripada penerimaan tunai bagi barang-barang yang dijual. Ini mungkin senanglah orang senang faham penerimaan tunai. Of course lah dia akan anggap sebagai pendapatan kasar perniagaan. And then ialah semua hutang. Ini selalu confuse sikit. Semua hutang maksudnya apa yang dia bagi hutang yang terbit daripada barang-barang yang dijual dan perkhidmatan yang diberikan itu adalah pendapatan kasar juga. Okey. Ini pun orang ramai selalu confuse, iaitu penerimaan berupa barangan atau dalam bentuk hadiah. Ini pun adalah pendapatan kasar dalam perniagaan. Hutang lapuk perniagaan yang pulih. Maksudnya kita dah jadi hutang tu sebagai hutang lapuk. Bila dia pulih, itu adalah pendapatan kasar perniagaan. Dia dibayar, diterima balik duit yang dia anggap sebagai hutang lapuk. Okay, yang last sekali adalah sebenarnya pampasan insurans. Apa-apa insurans yang diterima berhubung dengan kerugian perniagaan. Insurans yang diterima bila ada kerugian perniagaan. Itu adalah pendapatan kasar perniagaan. Pengeluaran atau pengambilan stok dagangan untuk kegunaan sendiri. Okey, macam dia ambil apa-apa stok barang dia guna sendiri, dia tak boleh anggap benda tu free lah. Dia kena record sebagai pendapatan kasar perniagaan. Sebagai peniaga yang bijak, kami nasihatkanlah untuk merekodkan dengan sebaik-baik mungkin setiap perniagaan dan pastikan anda betul-betul faham apa yang telah direkodkan. Jika kurang yakin untuk menguruskan sendiri, kami nasihatkan untuk lantiklah accountant yang bertauliah untuk menguruskan akaun perniagaan anda. Urusan cukai perniagaan harus dilakukan seawal mungkin lah bagi mengelakkan di kemudian hari bila dah panjang tu nak kumpul balik dokumen bukan sesuatu yang mudah. Selalu bila dah sampai satu tahap dokumen dah tak ada, itu akan jadi satu masalah kepada dengar lah. Jadi perlulah dikumpulkan dokumen-dokumen yang perlu ya untuk nanti dikepilkan nanti ketika ingin menghantar borang. Baik, dan bila tadi macam Cik Izul kongsikan tentang pendapatan kasar perniagaan, kan bila dah kenal pasti dah pendapatan kasar ni daripada mana, perbelanjaan perniagaan yang mana sebenarnya yang boleh dituntut sebagai tolakan cukai pula? Boleh tak Cik Izul kongsikan pula bagaimana situasi untuk perbelanjaan yang boleh dapat tolakan cukai ini? Perbelanjaan perniagaan yang dibenarkan untuk ditolak daripada pendapatan kasar ini mestilah perbelanjaan yang dilakukan di dalam menghasilkan pendapatan perniagaan. Maksudnya apa yang perbelanjaan yang kita lakukan related to kita punya business, itu kita akan benarkan. Sebagai contoh, saya bagi beberapa contoh antara perbelanjaan tersebut, termasuklah contoh bayaran upah atau gaji, bayaran KWSP atau perkeso pekerja, insurans kalau untuk bisnes, insurans perniagaan, sewa premis perniagaan, faedah pinjaman perniagaan. Saya bagi contoh bisnes lah. Sebagai contoh, seorang individu menjalankan satu perniagaan dobi dan mempunyai beberapa orang pekerja untuk menguruskannya. Gaji dan bayaran KWSP yang dibuat ke atas pekerja boleh diambil kira sebagai perniagaan yang dibenarkan. Jadi bagi contoh, jika gaji dan bayaran KWSP tadi sebulan RM5,000, so perbelanjaan yang dibenarkan bagi tempoh setahun adalah sebanyak RM60,000 lah. Sebagai contoh saya bagi.
Okey, tapi terdapat juga perbelanjaan khusus yang dibenarkan sebagai tolakan, seperti perbelanjaan majikan atas peralatan untuk membantu pekerja kelainan upaya OKU. Dan perbelanjaan bagi contohlah terdiri daripada perbelanjaan bagi penerbitan dalam bahasa kebangsaan, sumbangan pada perpustakaan, perbelanjaan mengadakan perkhidmatan, kemudahan awam dan sumbangan kepada badan amal atau projek awam. Perbelanjaan majikan bagi penyediaan dan penyelenggaraan pusat asuhan kanak-kanak untuk manfaat kerja, perbelanjaan majikan bagi penyediaan pemuda musik atau kebudayaan. Okay, selain daripada perbelanjaan perniagaan dan perbelanjaan khusus yang dibenarkan, ada juga satu lagi yang dibenarkan, itu elang modal. Elang modal ni juga dibenarkan tolakan daripada pendapatan perniagaan sebagai ganti kepada perbelanjaan susut nilai bagi pembelian aset yang digunakan di dalam perniagaan. Baik. Okey, itu dia ya, antara pendapatan yang boleh, perbelanjaan yang boleh digunakan sebagai tolakan cukai seperti yang Encik Izul kongsikan. Baik, dan tentang modal allowance pula. Kita nak tahu ni, apakah itu allowance modal ini, Encik Izul? Okey, allowance modal. Allowance modal ini sebenarnya diberi tolakan daripada pendapatan perniagaan sebagai ganti kepada perbelanjaan susut nilai. Maksudnya perbelanjaan yang ada susut nilai bagi pembelian aset yang digunakan di dalam perniagaan, kita benarkan tolakan allowance modal. Allowance modal atas aset perniagaan boleh dituntut dan ditolak selepas pengiraan pendapatan larasan. Okey, contoh aset yang digunakan dalam seperti kereta, mesin, alat pejabat, perabot dan komputer. Ini sebagai contohlah. Okey, syarat lah. Syarat untuk tuntut allowance modal ni kita ada beberapa syarat, iaitu mesti menjalankan perniagaan, membeli aset perniagaan, aset digunakan di dalam perniagaan dan juga tuan punya aset. Okey. Sebenarnya dia ada kadar lah ataupun rate allowance modal adalah bergantung kepada jenis aset tetap yang digunakan. Sebagai terus, iaitu ada dua kategori allowance modal, iaitu allowance permulaan dan juga allowance tahunan. Okey, allowance permulaan ni semua jenis aset pada kadar 20%. Tapi kalau untuk allowance tahunan kita ada 4 kategori, iaitu yang pertama, kenderaan bermotor dan jentera berat pada kadar 20%, loji dan jentera pada kadar 14%, peralatan pejabat, perabot lengkapan dan lain-lain 10%, dan terakhirlah komputer dan peralatan ICT pada kadar 20%. Mungkin nak jelaskan lagi apa itu jentera berat. Jentera berat adalah seperti jentolak, kren, jemparas, apa-apa yang dan sebagainya lah, yang maksudnya ada jentera berat. Kenderaan bermotor ialah semua jenis kenderaan yang beroperasi dengan motor. Seperti kereta, motosikal, semua itu adalah kenderaan bermotor. Loji dan jentera. Loji dan jentera yang tidak termasuk dan jentera berat, seperti penyaman udara, lift ataupun lain-lain lagi lah. Peralatan pejabat, perabot lambat, itu saya sejelas. Okey. Itu sajalah list untuk jenis aset bagi allowance modal. Itu dia jenis aset untuk allowance modal ya. Mungkin ada yang dengar macam keliru-keliru gitu ya, tapi tak apa, jangan risau, anda boleh pergi je ke cawangan-cawangan LHDN untuk dapatkan bertanya ya, untuk dapatkan servis daripada pegawai-pegawai yang bertugas ya tentang cukai perniagaan ini, apa belanja yang dibenarkan dan tidak dibenarkan. Baik, sekejap saja lagi nanti kita nak tanyakan kepada Encik Izul ni, macam mana pula dengan perbelanjaan perniagaan yang tak dibenarkan ditolak daripada pendapatan kasar perniagaan. Panjang soalan tu kan. Kejap lagi nanti kita tanyakan. Kita berehat seketika. Terus saja dengarkan kami di Bernama Radio, stesen berita bisnes pilihan anda. Ayo kita laksanakan cukai demi negara agar terus memakmurkan. Jika kau cintakan negara, bersama membangunkan negara tercinta kita untuk Malaysia. Jom lapor dan bayar cukai pendapatan sekarang. Maklumat lanjut di www.hasil.gov.my.
Baik, kembali semula kita waktu ini dalam program Klinik Cukai di mana kita bersama-sama dengan tetamu kita Encik Muhammad Izzul Islam Mat Ros, Pegawai Perhubungan Awam Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia Cawangan Kuala Lumpur Bandar. Kita bawakan topik pendapatan perniagaan, belanja dibenarkan dan tidak dibenarkan. Tadi banyak dah dikongsikan oleh Encik Izzul tadi ya tentang apa jenis-jenis belanja dibenarkan kan, apa tu allowance modal dan sebagainya. Dan sekarang kita nak tanyakan bagaimana pula dengan perbelanjaan perniagaan yang tak dibenarkan untuk ditolak daripada pendapatan kasar perniagaan tersebut. Jadi macam mana tu Encik Izzul? Okey, saya terus bagi satu contoh lah. Antara contoh belanja yang tidak dibenarkan untuk dituntut sebagai tolakan dalam pendapatan perniagaan ialah belanja permulaan. Maksudnya belanja permulaan kerana belanja tersebut bukan dibuat dalam menghasilkan pendapatan. Maksud menghasilkan pendapatan sebelum kita mula bisnes lah. Sebelum kita start perniagaan, kita buat satu belanja. Itu sebenarnya tidak dibenarkan. Contohnya sebagai contoh untuk memulakan perniagaan restoran. Perniagaan restoran, kos-kos untuk membina restoran tersebut dikira sebagai elang modal kerana ia digunakan untuk mewujudkan perniagaan tersebut. Selain itu, macam kos yang iklan yang digunakan untuk mencari pekerja juga tidak boleh diambil kira sebagai perniagaan yang dibenarkan kerana perniagaan belum lagi dijalankan. Kalau perniagaan belum lagi dijalankan, kita buka iklan untuk mencari pekerja, itu tidak dibenarkan sebagai belanja. Selain daripada perniagaan yang saya sebutkan tadi, perniagaan lain yang tidak menggunakan ialah perniagaan bagi tujuan persendirian. Maksudnya apa perniagaan yang kita lakukan untuk diri sendiri itu tak ada kaitan ataupun tak berkait dengan kita punya perniagaan. Itu pun tidak dibenarkan. Contohnya bil elektrik, bil air rumah kita nak pergi claim atau masuk sebagai perbelanjaan di dalam perniagaan. Itu salah lah. Maksudnya tidak dibenarkan. Ini paling jelas lah. Maksudnya bil elektrik rumah, bil air rumah kita nak claim sebagai perniagaan. Maksudnya itu memang tidak dibenarkan. Ada juga setengah individu memang dia akan kemukakan bayaran bil telefon peribadi untuk tolak daripada pendapatan kasar. Itu memang terus terang ataupun memang nyata dan jelas kita tidak benarkan. Okey, contoh pembelian aset peribadi juga ada antara satu perbelanjaan tidak dibenarkan. Contohnya pembelian kereta peribadi dan pembelian perabot. Beli perabot kat rumah nak claim dalam perbelanjaan bisnes, perbelanjaan perniagaan. Itu pun kita tak benarkan lah. Sebagai contoh, syarikat A dia kumpul resit pembelian set perabot. Bila kita buat semakan kat atas dokumen, perabot tu bukan untuk pejabat tapi untuk kegunaan sendiri. So memang kita tidak benarkan. Sebagai contoh yang jelas lah. Baik, itu dia untuk perbelanjaan perniagaan yang tak dibenarkan untuk ditolak tu daripada pendapatan kasar perniagaan. Baik, dan untuk bagaimana pula pembayar cukai nak kena pasti dengan sendiri belanja-belanja yang tak dibenarkan ini, Encik Izzul? Okey, untuk memudahkan pendengar pembayar cukai mengenai pasti belanja yang tidak dibenarkan, mereka perlu ingat, mereka perlu tahu di mana perbelanjaan yang dibuat bukan semata-mata untuk menghasilkan. Lebih kurang poin tadi dah. Maksudnya apa perbelanjaan yang dibuat bukan semata-mata untuk menghasilkan pendapatan perniagaan adalah tidak dibenarkan oleh hasil. Memang kalau kata benda tu tidak berkait, tak ada kaitan dengan perniagaan, maksudnya benda tu tidak dibenarkan lah untuk perbelanjaan dalam perniagaan. Okey, saya bagilah beberapa jenis perbelanjaan yang tidak boleh dibenarkan sebagai dalam tolakan dalam mengira pendapatan perniagaan. Antaranya perbelanjaan domestik ataupun persendirian. Lebih kurang macam tadilah, perbelanjaan persendirian. Perbelanjaan tidak kesemuanya, dan ni dah poin lah. Perbelanjaan tidak kesemuanya dan semata-mata dilakukan untuk tujuan menghasilkan pendapatan kasar perniagaan. Jangan tuntut perbelanjaan bila tak ada kaitan dengan perniagaan you all. Pergi mancing nak claim duit mancing tu kan, tak boleh lah. Saya tak boleh masuk dalam tu. Dan apa-apa perbelanjaan modal, bayaran kepada kumpulan wang dan caruman tidak diluluskan. Maksudnya apa yang tidak diluluskan oleh lembaga pun kita tidak benarkan. Sewa kenderaan bermotor, kerajaan dan juga tambang percuma. Ya, itulah antara yang tidak boleh ataupun tidak dibenarkan untuk claim lah. Yang paling pentingnya perbelanjaan seperti yang Cik Izzul nyatakan tadi. Baik, dan adakah kalau kita tengok peniaga-peniaga ni kan Cik Izzul kan perlu mengemukakan dokumen perbelanjaan dalam sesuatu tempoh bagi menuntut potongan ke atas cukai yang perlu dibayar itu?
Yes, pastikan. Maksudnya dia tiada potongan dibenarkan jika dokumen tidak dikemukakanlah dalam tempoh yang ditetapkan. Maksudnya bila kita tetapkan satu tempoh, kena kemukakan dokumen. Jika Bea Cukai gagal mengemukakan dokumen sokongan, sesuatu perbelanjaan dalam tempoh yang ditetapkan, perbelanjaan tersebut tidak dibenarkan sebagai potongan. Maksudnya kita boleh tarik balik perbelanjaan tersebut daripada potongan. Okey. Baik, dan adakah individu yang berpendapatan perniagaan ini boleh menuntut potongan individu sama seperti individu yang makan gaji atau bagaimana Encik Izul? Sama je boleh. Individu pendapatan perniagaan boleh menuntut potongan individu sebagai pelepasan cukai. Maksudnya perbelanjaan ni lain. Pelepasan ni untuk individu bermasa total memang layak untuk menuntut pelepasan cukai. Ini maknanya Majukat akan menerima pelepasan wajib iaitu pelepasan individu berjumlah yang 9,000 tu. Automatik akan dapat. Majukat juga boleh menuntut pelepasan yang lain termasuk pelepasan anak, perubatan, apa-apa tax relief ataupun pelepasan yang diluluskan pada tahun taksiran tersebut lah. Okey, ya, itu dia antara yang dikongsikan ya oleh Encik Izul berkaitan dengan pendapatan perniagaan, belanja yang dibenarkan dan tidak dibenarkan ya. Jika anda ingin mengetahui dengan lebih lanjut lagi, anda bolehlah pergi berjumpa dengan pegawai yang bertugas untuk dapatkan khidmat nasihat daripada mereka. Dan sebelum kata kita berakhir, Encik Izul, pesanan Encik Izul kepada semua pendengar-pendengar. Silakan. Okey, yang pertama laporlah pendapatan. Okey, lapor pendapatan untuk tahun ni, lapor pendapatan perniagaan tahun taksiran 2021 secara dalam talian melalui aplikasi e-filing dan bayar cukai pendapatan menerusi bayar hasil. Dah bermula 1 Mac yang lalu pun kita dah buka. Kedua-dua aplikasi ini boleh dicapai menerusi mytax.hasil.gov.my. Untuk borang B ataupun pendapatan perniagaan perlu dikemukakan pada atau sebelum 30 Jun ini. Tambahan masa untuk e-filing diberikan sehingga 15 Julai. Tapi saya nasihatkanlah kepada semua pendengar, hantarlah borang awal. Tak ada masalah pun, kita dah buka daripada 1 Mac hari itu, kemukakan borang supaya kita takut bila last minute ni macam-macam. Kadang internet tak boleh nak sambung lah, apalah kan. Ada technical error, so kemukakan hantar borang awal. Seterusnya untuk isu dokumen, sebenarnya ada isu juga orang awam tak simpan dokumen. Saya nasihatkan simpan resit atau rekod perbelanjaan bagi tujuan pelepasan cukai dalam tempoh 7 tahun. Dalam tempoh 7 tahun maksudnya kita boleh panggil untuk semakkan semula dokumen tersebut. Yang ketiga iaitu berkenaan dengan skema. Berhati-hatilah dengan skema. Dapatkan dulu pengesahan dengan hasil sebelum melakukan transaksi apabila menerima panggilan yang meminta anda untuk membuat bayaran cukai. Pastikan semakkan dululah. Dan banyak sebenarnya sekarang ini skema, walaupun saya sendiri pun ada terima daripada skema. Banyak teknik-teknik baru yang dibuat. Yang latest saya dengar ada satu teknik yang call cakap yang isu dia post barang. Kita post barang dah ada yang trigger lah. Dia post barang pada satu masa, dulu ada post barang, sebenarnya tak ada pun. Dia minta kita macam post barang yang mencurigakan. So hati-hati, banyak teknik yang digunakan oleh scammer sekarang ni. Okey, yang terakhir ialah boleh menghubungi kami iaitu melalui talian, hubungi Hasilkan Line di 0389111000 atau gunakan hasil chat untuk sebarang pertanyaan. Boleh juga untuk ikuti laman media sosial rasmi Hasil seperti Facebook, Instagram dan Twitter. Banyak informasi yang kami kongsikan sebenarnya di Facebook, Instagram dan Twitter kami. So, ikutilah kami di media sosial. Dan yang terakhir itu, layari portal rasmi Hasil di www.hasil.gov.my untuk info percakaian terkini. Banyak info terkini, ada video-video pendek yang kami kongsikan di website ataupun di www.hasil.gov.my. Ya. Itu saja daripada saya. Itu dia ya. Jadi cukup mudah, anda terus saja pergi layari portal rasmi Hasil di www.hasil.gov.my. Dan hati-hati jangan menjadi mangsa scammer. Nanti nak klien bayar, orang lain pula yang dapat duit. Kita tak nak macam tu berlaku ya. Apa-apa kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Encik Muhammad Izul Islam Mat Ros, Pegawai Perhubungan Awam Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia Cawangan Kuala Lumpur Bandar, kerana bersama-sama dengan kami dalam program Klinik Cukai pada waktu ini. Terima kasih Encik Izul. Baik, terus saja dengarkan kami di Bernama Radio, stesen berita bisnes pilihan anda.